Dr. Rora tambah sikit sebab orang rindu. Minggu lepas tak ada. Kan? Komen sikit pasal Dr. Rora ni antara yang dinanti-nantikan. Kan? Assalamualaikum. Muntazar. Razaimi muntazar. Ayah tu nanti jadi isu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Ahmad, Datuk Sahibul Samahah, Datuk Mufti, sahabat saya Ustaz Khairi Anwar. Berkenaan dengan isu menolak mazhab tu yang kadang-kadang kita pun bila bincang tentang isu menolak mazhab, benda ni dibincangkan sampai ke televisyen. Kita ada tengok keratan di televisyen di Malaysia ni bahas tentang isu macam mana kalau kita tolak mazhab, nak terus ambil daripada Quran dan Sunnah. Tu yang Datuk tanya tadi, siapa? Otoriti agama mana? Dalam negeri mana? Ilmuwan mana yang diiktiraf keilmuannya itu yang cuba untuk kempen masyarakat? Tak perlu pakai mazhab, tak perlu pakai ulama. Kita ambil direct pada Quran dan Sunnah. Siapa yang kata? Kaul mana yang? Mana? Siapa yang sebut begitu? Kita bimbang. Benda ni hanya sekadar sembang-sembang menakut-nakutkan orang awam dan dengan tujuan untuk menghalang orang awam ataupun memunculkan satu pandangan pada orang awam, mereka ini puak-puak ni tak nak pakai ulama, tak nak pakai mazhab, mereka ambil daripada Quran dan Sunnah. Sebab itu kalau tengok dalam fatwa-fatwa negeri Perlis, setiap daripada pandangan yang dikeluarkan itu ada rumah mazhabnya. Cuma macam Datuk sebut tadi, apabila kita berbincang tentang isu bermazhab ni kan ada kategorinya. Ada yang multazim, ada yang ghairu multazim. Multazim ni maksudnya daripada awal sehingga ke hujung dia akan berpegang dengan satu imam dia. Dia tak keluar. Kerana dia yakini inilah yang boleh menyampaikan dia kepada syurga. Kerana dia tak ada kemampuan. Tapi ada yang tidak beriltizam. Yang tidak beriltizam ni para ulama mengikut pandangan yang sahih, pandangan yang rajih. Orang awam tidak wajib beriltizam dengan satu mazhab dalam semua kehidupan dia. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Sebab kalau kita mewajibkan orang awam untuk mengikut satu mazhab dalam setiap keadaan, ia akan menyukarkan orang awam tu satu. Yang kedua, dia akan menjadikan amalan orang awam tu terbatal. Kerana cuba cek salat orang awam ni, betul ke semua ikut muktamad mazhab Syafi'i? Setengah tu dia tak tahu pun. Setengah tu kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia kata kadang-kadang buat mazhab sendiri pun. Tapi solat dia taklah batal. Cuma sebab dia tak ada kaitan dengan rukun, dia cuma kadang-kadang dalam perkara-perkara yang dianggap sebagai mustahabat, benda-benda sunat dalam solat yang ditinggalkan. Kerana tidak mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang pertama. Maksudnya, ia sengaja dimomokkan seolah-olah macam benda tu ada. Dia samalah macam sebahagian daripada individu berceramah sana sini, asyik cerita pasal bahaya Wahabi, asyik cerita pasal kesesatan Wahabi. Seolah-olah macam itu satu ancaman dalam negara kita ni. Kan? 2-3 orang lah saya tengok. Tapi bila pergi ke mahkamah, bila ditanya Mufti Perlis, adakah dia Wahabi? Kan? Adakah dia itu setuju tak dia tidak mengamalkan ajaran Wahabi dan sebagainya? Dia setuju pula. Ada dia dalam mahkamah tu. Kan? Dia tak berani pula mengaku. Kenapa tidak disebutkan? Kan, Datuk? Kenapa tak disebutkan secara jelas? Sama juga macam kes ni. Bila kita sebut bahaya tak ikut mazhab, bahaya menolak mazhab. Cuba bagi tahu kat kita siapa. Sekadar yang kita tahu yang menolak mazhab ni telah pun difatwakan sebagai menyeleweng. Kita tengok ada golongan Qur'aniyun. Ini memang tak pakai mazhab. Ini memang tak pakai ulama. Nak tengok semayang daripada Quran. Semayang pun tidak. Yang ni kita dah fatwakan pun. Kan? Anti hadis ni. Tapi selain daripada tu siapa? Cuba sebut. Jadi sebab itu kadang-kadang kita rasa macam isu ni lebih kepada isu tomahan dan tuduhan yang tidak ada bukti. Ia lebih kepada sentimen-sentimen kerana nak menjauhkan orang-orang awam ataupun orang-orang yang tidak ada pengetahuan yang lanjut daripada satu-satu aliran ataupun satu-satu tokoh. Ini benda yang bahaya. Kerana kita telah create satu sangkaan pada orang awam benda yang tak betul. Sebab tu contoh kan bila saya kongsikan apa-apa dalam keratan-keratan video, bila saya hurai masalah ini pandangan ulama ni, pandangan mazhab ni, ada yang komen dia kata, pakai pula ulama, pakai pula mazhab. Dulu kata tak perlu. Saya tak tahu sejak daripada bila yang saya kata tak pakai ulama, tak pakai mazhab. Dan dia termakan fitnah. Dia termakan. Ini menunjukkan dia termakan fitnah. Sangat-sangat bahaya.
Dan benda ni harus diberitahu daripada awal, di Perlis ke, di mana-mana ke, di Perak ke, di mana-mana ke, setiap daripada otoriti agamanya, tidak ada yang declare kita tak memakai mazhab. Tak terikat ia. Bahkan bukan kata Perlis je. Dalam negara kita ni, setiap orang dah merentas mazhab dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Cuma, sama ada declare ataupun tak declare je lah. Sama dia tahu ataupun dia tak tahu. Sama ada dia tahu ataupun tak tahu je lah. Sebab itu kadang-kadang ada seorang hamba Allah ni, dia perempuan lah. Duk kata, duk mengata kat saya lah. Dia kata seolah-olah macam dia ni menghina Imam Syafi'i dan sebagainya. Tu orang tanya dia soalan. Hang ni perempuan, pasal apa tak pakai niqab? Mazhab Syafi'i, muktamad kena pakai, kena tutup semua. Wajib. Wajib tutup. Kenapa kau tak pakai? Mungkin dia tersentak lah. Maksudnya dia pun dah lompat pergi mazhab lain. Ataupun dia pun tak tahu mazhab Syafi'i tu apa dia. Ya. Dia duk sebut, orang duk sebut mazhab Syafi'i, dia sebut kata dia mazhab Syafi'i. Di mana mazhab Syafi'i dia ambil, Dia pun tak tahu. pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Jadi ini benda yang sangat Cuma nak